Bila suami tak ada, dia pakai berhias lawa-lawa keluar rumah dia. Tu dosa diri dia sendiri. Suami tak tanggung tu. Suami tak tanggung sebab dia buat belakang suami dia. Dia buat tanpa pengetahuan suami dia. Ataupun dia minta izin, dia kata, awak hari ni saya nak pergi shopping lah, saya nak pakai baju yang berlabuci ni. Berlabuci saya nak pakai macam ni, boleh tak? Suami dia bagi. Tu bengong namanya suami tu. Tu nama ciri-ciri suami dayus. Dia suka isterinya menjadi perhatian laki-laki lain. Na'udzubillah. Suami macam ni semayanglah tunggang-tunggik pun tak dapat cium bau syurga. Tak cium bau syurga. Suami yang redha, yang seronok, yang setuju isterinya menjadi perhatian laki-laki lain. Na'udzubillah min zalik. Tapi bila dia dah pesan, dia dah ingatkan, dia dah warning, dia buat diam-diam, itu dosa diri dia sendiri. Dia tak boleh nak menyalahkan suami dia nanti di hadapan Allah. Dia kena jawab sendirilah. Kalau suami tak tegur, suami tak tegur, suami tak nasihat, suami iya kan, suami redha, maka setiap kali isteri dia keluar dalam keadaan berhias tu, dosanya sampailah kepada suami. Dan isteri pun kena azab juga besok, suami pun kena azab juga. Jadi jagalah, sebab ada hubung kait dengan ibadat. Kemudian boleh nak lawa-lawa, bukan tak boleh, kena pada tempat lah. Dia kata semua tak boleh, bukan semua tak boleh, pada tempat. Bukan tak boleh berhias, berhiaslah, tapi pada tempat. Pada bukan tempat, hukumnya tak boleh. Begitu. Kemudian keduanya lidah. Jadi kena pakat-pakat lah. Orang perempuan, orang lelaki tutup aurat, orang lelaki jangan pakai seluar pendek. Kopiah atas kepala, kain pangkal paha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana Pak Cik? Masjid lah. Ingat pergi main bola. Kain pangkal paha, bulu roma besar-besar nak mancis tu. Kopiah atas kepala. Baik pakai seluar pendek daripada rumah, kan pakai sampai masjid baru sarung kain. Macam-macam. Kan ke aurat tu berapa banyak tu kita jaja kita punya per. Kot lawa dah boleh buat kudis sini, kudis sini. Tutuplah aurat. Allah. Lelaki pun sama juga, jangan memakai pakaian yang boleh memberahikan mata orang perempuan. Begitulah juga sebaliknya, sama, ta'awanu, kena tolong menolong. Kenapa tu? Kerana benda ni boleh menjadi asbab berlakunya perzinaan. Boleh jadi asbab berzina tu daripada situ tu. Sebab tu jangan kamu hampiri di zina, dan jangan kamu membuat benda-benda asbab-asbab yang boleh menarik kepada perzinaan tu. Di antaranya mana? Tadi dah, menarik perhatian pasangan orang lain, laki-laki, pergaulan bebas. Sebab tu boleh jadi asbab berlakunya zina. Sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit dia akan menarik kedua-dua ni kepada perzinaan. Kalau tak dijaga, kalau tak dikawal, tidak mustahil dia akan jatuh kepada perzinaan ataupun benda haram. Puncanya tadilah mata tadi. Dia rasa menarik, rasa macam nak kenal, rasa macam nak rapat. Tu dia akan pergi ke situ. Dia akan pergi ke situ. Kemudian keduanya lidah. Dan memadalah kamu bahawasanya padanya lidah itu laba. Makna ada keuntungan dan tawanannya, makna hasilnya. Hasilnya kamu akan memperolehi keuntungan, kamu akan memperolehi perhasilan daripada lidah tadi tu. Dan buat penat kamu, dan bersungguh-sungguh kamu sekaliannya itu akan ibadat dan taat. Maknanya kamu bersungguh-sungguh beribadat, yang wajibnya buat, yang sunatnya banyak. Kemudian tak jaga pula lidah, maka kamu akan dapat penat sahaja qiyamul lail. Daripada tak berqiyamul lail, sekarang dah berqiyamul lail. Daripada 2 rakaat tahajud, dah jadi berpuluh-puluh rakaat tahajud dah. 300 rakaat sembahyang sunat malam, macam Rabi'atul Adawiyah dah. Puasa Isnin Khamis puasa.
Tiba-tiba tak jaga lidah pula, mengumpat sini, mengumpat sana. Mengadu domba sini, mengadu domba sana. Kamu dapat penat sahaja. Dapat penat je lah. Dapat penat, tak dapat apa pun. Bukan penat saja dapat dosa. Dosa. Bukan dapat penat je, dapat dosa. Pahala jauh sekali. Sebab apa? Binasa sebab lidah yang tak jaga tadi. Tu kena kawal. Ni kata ibadat. Dia ada pantang dia. Sembahyang banyak-banyak, mengaji banyak-banyak, mengajar banyak-banyak, lidah suka mengumpat, tak jadi apa. Dapat dosa lagi. Pahalanya dibinasakan oleh Allah. Jadi dapat dosa lah pula yang bertambun-tambun, bergunung-gunung. Kalau tak bertaubat, tak ada jalan nak selamat balik akhirat. Tu dia. Jadi kena usaha lagi, perbaiki lagi. Memang kita manusia, setan nafsu memanglah ajak kita buat benda-benda macam tu. Supaya dia nak kita ni balik akhirat dalam keadaan celaka. Memang dia hasut kita. Dia tak dapat hari ni, besok dia hasut. Dapat besok lusa. Begitu. Dia takkan dia takkan berdamai. Yang nama nafsu dan setan ni takkan berdamai dengan kita. Dah. Jangan harap yang nama setan dan nafsu ni nak berdamai. Dengan makna dia tak akan ganggu ibadat kita. Dah. Kata Imam Ghazali, kalau kau sangka begitu, itu adalah sangkaan yang paling bodoh sekali. Itu sangkaan yang paling bodoh sekali. Kalau seandainya kau menyangkakan satu masa nanti setan dan nafsu ni akan angkat bendera putih, maknanya takkan ganggu dah kita, takkan rosakkan ibadat kita. Itu anggapan yang bodoh sekali. Maksudnya apa? Jangan kita mimpi, jangan kita harap yang nama nafsu dan setan ni berhenti daripada berusaha nak membinasakan ibadat kita. Jangan kau fikir macam tu. Sebaliknya kau kena sentiasa berwaspada, berhati-hati. Dia akan cari jalan supaya amal yang kau buat tu rosak, tak diterima oleh Allah, agar kau balik membawa dosa-dosa. Akhirnya nanti kau dihumban dalam neraka sekalilah dengan setan-setan tu. Na'udzubillah. Sebab kita ni nanti, bukan kita lah, na'udzubillah min zalik. Orang yang dihumban dalam neraka tu besok akan ditambat dengan setan sekali. Ditambat dengan setan-setan, dihumban sekali dengan setan-setan. Sebab apa? Dia jadikan setan tadi sebagai rakan dia, sebagai guru dia, sebagai pembimbing di atas dunia. Maka di hari kiamat besok Allah humban sekali dengan setan-setan tu. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan. Sebab tu kita ni kena selalu duduk majlis ilmu, selalu dapat teguran, dapat nasihat agama daripada ni alim ulama ni. Dalam kitab ni bukan saya tukang baca. Ni kena atas kepada saya sendirilah, sama enggak? Cuma saya tukang baca. Kalau tak betul cara, tak peduli. Mengaji, mengajar, semayang, sama kenalah, kena. Tak ada, Allah tak pilih bulu. Allah tak pilih bulu. Siapa langgar, dia kena. Siapa taat, dia untung. Siapa langgar, dia kena. Tak peduli mengajar, tak mengajar. Dia licik. Sebab tu kata Imam Ghazali, strategi nak berperang dengan setan ni apa? Kena tahu cara dia kena tahu cara dia menipu. Kena tahu cara dia membinasakan amal. Macam mana cara dia nafsu setan ni nak membinasakan amal ibadat yang kita buat. Kita kena tahu. Kita kena belajar. Ada dah dalam kitab-kitab ni, ada sebut dah. Bila dah tahu, kita boleh berwaspada. Ini nak perangkap aku ni. Ini nak merosakkan amal aku ni. Maka kita boleh lari. Kita boleh waspada. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita ingat apa yang kita buat tu betul. Rupanya perangkap. Tapi kalau tahu, dia belajar, dia faham dah. Ini strategi ini, setan nak kenakan aku ni, ini setan nak rosakkan amal aku ni. Maka dia boleh hati-hati. Kena perang. Dia memang duk hasut. Dia hasut. Macam mana kita nak tahu benda tu daripada setan nafsu? Ghalibnya benda yang kita nak buat tu rasa seronok. Ghalibnya benda yang kita nak buat tu rasa seronok. Ghalibnya itu adalah ajakan nafsu dan syaitan. Kerana nafsu ni dia memang suka seronok-seronok. Tapi kalau macam berat, macam payah aja, macam sukar je, camlah tu. Ada kebaikan tu benda tu. Benda tu ada baik dah tu. Nak buat rasa berat, nak buat rasa malas, nak buat rasa jemu, nak buat rasa menyirap, nak buat rasa menyampah, camlah benda tu baik dah tu.
Tapi kalau nak melonjak-lonjak tu buat rasa nak melonjak-lonjak tu camlah tu. Kalau tak sia-sia haram. Baca Quran. Oh, fikir banyak kali nak baca Quran. Baca Quran fikir banyak kali. Quran depan mata je. Depan mata, tapi nak capai tu banyak kali mikir. Tapi nak capai handphone tak ada mikir banyak kali. Ringan aja terus. Seronok aja, melonjak-lonjak aja hati kita. Tapi nak capai Quran, tu dia tadi. Ghalibnya, kalau benda tu seronok kita nak buat, ghalibnya lah. Ghalibnya benda tu sia-sia ataupun benda maksiat. Sebab kalau taat ni dia memang berat nak buat. Sebab yang nama taat ni ada halangan, ada ujian, ada gangguan. Adapun maksiat tak ada halangan. Nak buat maksiat tak ada gangguan. Bahkan didorongkan lagi oleh nafsu setan. Tapi bila nak buat yang Allah suka, dia akan datanglah, nafsu akan halang, setan akan datang, manusia akan ganggu, dunia akan datang ganggu. Itu pecaman dia di antara kalau kita nak tahu benda itu baik buruk, itu di antara tanda-tanda dia. Maka bahawasanya khatar, yakni bahaya ibadat dan robohnya ibadat dan binasanya ibadat pada kebanyakan daripada pihak lidah. Kena jagalah lidah kita baik-baik, dan jagalah jari kita sekarang ni. Jari kita ni pengganti lidah kita. Jagalah lidah kita, jagalah jari jemari kita yang menulis daripada perkataan-perkataan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana asbab daripada lidah kita ni boleh membinasakan pahala ibadat yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun. Puluh tahun dah, hajinya, umrahnya, zakatnya, puasanya, sembahyang malamnya. Banyak dah kalau nak ikut umur dia dah. Tapi dengan sebab tak jaga lidah tadi, hancur lebur habis yang belas tahun, puluh tahun tu. Padahal nak buat tu sikit punya susah. Banyak masa dah habis, tenaga lagi. Kadang-kadang ada ibadat yang melibatkan wang ringgit, harta benda. Kadang-kadang ada ibadat yang melibatkan pengorbanan perasaan. Tapi jadi hancur begitu saja sebab lidah. Sebab lidah je. Sebab lidah je. Tak sampai berapa minit, habis pahala yang dah berbelas tahun, berpuluh tahun. Macam mana nak buat tu? Taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh lah. Taubat sungguh-sungguh, Allah akan gantikan dengan pahala yang lebih baik lagi. Allah nak pujuk juga supaya taubat. Allah janjikan bagi orang yang bertaubat ni, Allah akan gantikan dengan kebajikan yang lain. Tapi kalau dia tak nak bertaubat, makna lesaplah amal ibadatnya sampai bila-bila. Dia tak akan dapat bawa balik akhirat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah suruh kita taubat tu. Sebab Allah nak suruh kita taubat tu, sebab Allah nak ampunkan dosa dan nak ganti kerugian tu. Allah nak ganti kerugian tu, pahala-pahala kita tu yang dah binasa dengan sebab dosa tu. Maka bila hamba tadi bertaubat mengikut syarat dan rukun, belajar bab taubat supaya dapat menghasilkan taubat yang betul-betul, yang sah. Maka dosanya diampunkan oleh Allah, kemudian digantikan dengan pahala. Kalau tak nak taubat, habis macam tu je lah, jadi debu je lah. Nanti balik akhirat melopong. Kita. Mana pahala qiyamul lail, mana pahala mengaji, mana pahala mengajar, mana pahala sedekah. Mana ya Allah, dulu atas dunia aku buat semua ni. Mana pergi pahala? Rupa-rupa atas dunia lagi hancur lebur dah. Atas dunia lagi dah hancur lebur dah. Jangan terperanjat. Besok di atas di padang mahsyar tak ada ganjaran pahala ataupun kebajikan yang nak diletakkan di atas neraca timbang amal tu. Yang adanya dosa. Sengit timbang dosa. Bahagian dosa tu sengit dah. Satu pun tak ada duduk pada pihak timbangan amal kebajikan. Sebab atas dunia binasa dah. Sebab tu kalau beribadat ni, buat dengan rasa-rasa, buat dengan seronok-seronok, akan merugikan kita besok. Sebab itulah jangan tinggalkan ilmu. Ilmu tu penting.
petunjuk daripada Allah, daripada ilmu tu nanti Allah ajar kita, Allah bagi kefahaman begini kena buat begini, jangan buat begitu, kena jauhkan benda ni, mesti kena buat begitu. Dengan ilmu tadi tu menjadi asbab mendapat hidayah daripada Allah. Ni kita nak ikut suka hati kita, mai rasa-rasa, ikut dan aja. Buat apa nak mengaji, buat apa nak belajar. Kau ingat aku tak pandai nak beribadat ke? Aku beribadat, aku semayang, aku haji, aku umrah, aku puasa. Jadi buat apa nak ajak sibuk-sibuk, duk ajak mari belajar. Kau ingat aku tak pandai buat ibadat? Kau ingat aku tak tahu beribadat? Kau ingat aku tak beribadat? Ni sombong, ni nama sombong. Orang ajak mengaji, belajar tu supaya dapat melihat, mudah-mudahan Allah tunjukkan kesilapan dan kelemahan kita, supaya dapat kita perbaiki, supaya dapat kita berwaspada, berhati-hati, supaya nanti kita untung di hari akhirat. Tapi kalau kita syok sendiri macam tadi lah, semayang, mengumpat, haji, mengumpat. Apa dapat besok? Esok menyesal, ya Allah, mana pergi pahala haji umrah, zakat apa semua? Jaga anak yatim 200 orang. Tolong orang fakir miskin, tolong adik-beradik, mana pahala ni? Khidmat dengan mak ayah, mana pergi pahala ni? Rupa-rupa atas dunia lagi hancur lebur dah. Sebab beribadat syok sendiri. Beribadat syok sendiri. Ulama pesan sombong. Ulama ajak mengaji, mari belajar, sombong, paling muka, tutup telinga. Itulah balasan dia. Itu balasan dia lah. Balasan kesombongan kita. Waktu nak mengaji ni kena buang ego, kena buang takabur dalam diri, kena buang. Selagi tak buang tu tak dapat. Na'udzubillah. Moga Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadat ni bukan benda main-main. Allah ciptakan langit dan bumi, 7 petala langit dan bumi ni semuanya asbab ibadat. Allah turunkan, Allah utuskan segala nabi, segala rasul tu semuanya asbab ibadat. Allah jadikan dunia dan akhirat tu asbab ibadat. Allah ciptakan syurga serta nikmat neraka serta azabnya asbab ibadat. Mana ibadat ni benda sangat penting, benda sangat besar, benda sangat mulia, bukan benda main-main. Bukan benda main-main. Tengok tu. Dengan diperusahakan, makna dengan digunakan lidah tadi dan menghiaskan lidah tadi dan mengumpat-ngumpat, suka ngumpat orang, suka cerita dosa orang, suka cerita maksiat orang. Na'udzubillah min zalik. Faham betul-betul definisi mengumpat ni. Menceritakan dosa orang, menceritakan kemaksiatan orang lain, menceritakan kelemahan orang lain kepada orang yang lain. Seandainya orang empunya cerita tu, tuan empunya diri tu yang kita ceritakan tu, seandainya dia dengar apa yang kita kisahkan tentang diri dia, dia benci, dia tak suka, dia marah, itulah namanya mengumpat. Meskipun betul benda tu, inilah lidah yang paling payah sekali nak jaga, ya Allah. Lidah ni lidah ni paling payah nak jaga. Dalam tahan-tahan kadang terlepas juga cerita hal orang. Banyak dosa lidah kita. Apa habis semayang kita, penat kita. Jadi kena pakat-pakat faham, pakat-pakat mengaji, pakat-pakat faham. Makna cerita kejahatan orang lain, meskipun betul. Kita ada kawan, Polan bin Polan. Dia ni tak semayang, dia ni mencuri, dia ni sepak terajang anak bini dia. Kita pun lepak duduk kedai kopi sambil-sambil tunggu roti canai sampai, sambil-sambil tunggu teh tarik. Kita pun cuit kawan kita. Kau nak tahu tak, kawan kita tu Polan bin Polan tu, dia tu sepak terajang bini dia. Dia tu begini minum arak, kadang-kadang dengar pergi berjudi semua. Betul ke dia buat macam tu? Betul. Tapi tetap juga dinamakan kita mengumpat. Hukumnya haram, dosa besar. Pahala kita semua dipindahkan oleh Allah kepada dia tadi tu. Saja-saja je dia dapat pahala.
Yang penat ibadatnya, cekang mata berkiamulan kita. Sakit pinggang, sakit tumit duduk dalam majlis ilmunya kita. Pahala dia dapat. Sebab tu bertuah sangat kita kalau ramai orang mengumpat kita. Allah bagi pahala dengan tidak perlu berpenat-penat beribadat. Orang kalau faham dan yakin masalah ni, kalau didengar ada orang mengumpat dia kata alhamdulillah ya Allah, syukur sangat-sangat. Dapat pula yang kaki mengumpat ni, kaki buat ibadat. Kaki masjid, kaki surau. Kalau tengok kaki dia macam tiang masjid dah. Kaki kaki dia macam tiang masjid dah, macam tiang surau dah. Panggil kaki masjid, kaki surau, tapi mengumpat tak henti-henti. Masya Allah, tabarakallah, syukur. Dapat pula yang mengumpat ni pergi haji dah, pergi umrah dah. Lagi banyak pahala kita dapat. Kalau jumpa dia nanti belanja, minum teh tarik. Terima kasih. Dia kata pasal pula ni, kau mengumpat aku. Kau mengumpat aku dapat pahala kau. Jadi aku belanjalah sebagai tanda terima kasih. Besok jangan lupa mengumpat lagi. Sungguh bukan cerita lawak, memang sungguh dipindahkan pahala kita kepada orang yang kita umpat. Sebab tu nak mengumpat ni pastikan niatnya betul dan tempatnya betul. Itu hukumnya harus tak berdosa. Contohnya kita mengumpat kawan kita tadi tu yang buat dosa maksiat tadi, kita mengumpat kepada siapa? Kita umpat daripada tok imam kampung kita. Kita jumpa tok imam kampung kita, kita pun umpatlah kawan kita tadi. Polan bin Polan ni kawan saya seorang tu, sepak terajang anak bini dia, minum arak, berjudi, macam-macam lagi. Jadi saya nak mengadu kepada tok imam ni, tolonglah nasihat, tolonglah ambil tindakan atas diri dia. Tu dibenarkan, diharuskan. Mengumpat tak? Mengumpat. Berdosa tak? Tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Kena pada tempat dan kena pada niatnya. Ada pun kat kedai kopi tadi, itu tak ada. Itu semata-mata nak menyebarkan sahaja. Kalau dekat kedai kopi tadi, itu tujuannya sengaja nak menyebarkan, nak memaklumkan, nak mendedahkan lagi aibnya kepada orang lain. Kecuali kawan kita tadi yang kita ceritakan tadi tu, kita harap dia bertindak. Contohnya kawan yang kita ceritakan tadi kat kedai tadi, dia ni orang segan, dia ni di antara orang yang orang segan dengan dia. Maka kita cakaplah hal kawan kita seorang tadi, harap-harap kawan kita yang disegani tadi boleh tegur dan nasihat. Tu tak apa. Ini biasanya kita semata-mata nak bagi tahu je, bukan ada niat tu. Bukan ada niat tu, semata-mata nak bagi tahu. Kau nak tahu tak? Kan tengok dia punya mukadimah dia tu. Mukadimah dia cantik dah tu. Kau nak tahu tak? Jaga tu. Kau nak tahu tu, jaga tu. Macam-macam tahu ni kan ni. Tahu sumbat, tahu macam-macam tahu keluar ni kan. Tahu bakar, tahu sumbat. Kau nak tahu tak? Ngumpatlah tu. Jangan kata kadang-kadang mukadimah dia begini. Bukan nak mengumpat ni. Dia buka ayat dia macam tu. Konon-konon Allah tak tahulah tu sekarang. Konon-konon malaikat tertipulah sebab ayat pembukaan dia bukan nak mengumpat ni. Cuma nak cerita je lah. Kau nak tahu tak? Tu. Bla 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 bla. Siap. Orang daripada tak tahu dah jadi tahu. Habis gitulah. Maknanya dah mendedahkan aib. Tiba-tibalah si Polan bin si Polan tadi bertaubat kepada Allah. Dia adil dah dengan anak bini dia, tinggal arak, tinggal judi dah, tak sepak terajang dah. Tapi pada orang-orang yang dah dengar cerita dia tadi, masih memandang dia. Tu kau nak tengok tu. Itulah yang baru ni yang kawan kita cerita lah. Sepak terajang bini tu, minum arak, berjudi, padahal dia dah bertaubat kepada Allah. Berat kita nak pikul tu. Berat kita nak pikul tu. Sebab itulah nak mengumpat pun kena mengaji juga. Boleh tak mengumpat? Boleh, jika kena pada tempat. Kalau tak kena pada tempat, tetap hukumnya haram. Orang lelaki kat kedai kopi, orang perempuan kat bawah pokok. Bawah pokok sambil tunggu van ikan sampai. Ikutlah memang kenduri. Tapi sekarang kenduri dah kurang dah, sebab dah tak ada buat kerja-kerja macam dulu dah. Pakai catering je. Kalau dulu sambil siang-siang ikan potong-potong sayur, sambil tu sama je laki perempuan sama je buat kerja ni, mengumpat ni. Kadang kat pejabat, yang kat pejabat waktu rehat kat kantin, kau nak tahu tak laki aku, yang tu pula kau nak tahu tak bini aku, habis
Dedah aib, dedah aib. Jangan tutup aib. Kadang-kadang orang yang kita umpat tu dia dah bertaubat kepada Allah. Bila dia taubat kepada Allah, dia dah jadi kekasih Allah dah. Tapi masih lagi orang pandang dia sebagai ahli maksiat sebab perkataan yang kita jaja tadi tu. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang Nabi kata, mengumpat ni lebih berat daripada berzina lagi. Mengumpat ni, dosa mengumpat ni lebih berat daripada dosa zina lagi. Berat pada pihak mana? Berat pada pihak nak taubat tu. Sebab kalau orang berzina, tak kira lelaki perempuan, dia taubat sungguh-sungguh dengan Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Tapi orang yang mengumpat, kalau semata-mata dia minta pada Allah, ya Allah aku minta ampunlah, mengumpat baru ni, Allah tak akan ampunkan dia. Sebab apa? Ada hubung kait dengan manusia. Allah tak akan ampunkan kecuali orang yang kita umpat tu redha dan mengampunkan kita, baru hilang dosa mengumpat tu. Kalau dah tu kata sahabat tanya tu, macam mana pula tu? Mengumpat lebih berat daripada berzina lagi, memfitnah lebih berat daripada berzina lagi. Sebab tu lah ada hubung kait dengan orang. Maka sudahlah. Boleh kalau nak cerita hal orang, cerita yang baik-baik. Cerita nafsu suruh cerita yang jahat, kita lawan, kita perang, cerita yang baik-baik. Yang dia punya jahat tu kita simpan. Bila kita simpan rahsia orang, kita simpan aib orang, Allah Ta'ala akan jaga aib kita. Yang kita takut nanti Allah dedahkan aib kita di hari kiamat. Itu paling malu sekali. Kalau setakat malu atas dunia ni tak apa. Tak apa lagi lah kalau malu kat dunia ni, tak apa lagi. Paling kuat pun merah muka kita, tak keluar 40 hari. Tak keluar masjid 40 hari, tak pergi kenduri 40 hari. Malu. Tapi kalau malu di hari kiamat, luruh daging-daging muka kita, luruh. Bila malu di hari kiamat besok, luruh daging-daging kita. Bukan merah muka, luruh daging-daging muka kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita jaga aib. Jaga aib orang. Jaga. Sebab kita pun ada aib, kita pun ada dosa. Cuma Allah tutup. Maka jangan kita dedah-dedah aib orang. Jangan. Kita manusia sama je. Masing-masing ada buat dosa, masing-masing ada buat maksiat. Masing-masing ada buat dosa, masing-masing ada buat maksiat. Hari ni dia buat maksiat tu, tak mustahil besok kita buat lebih jahat daripada dia lagi. Kalau bukan kita pun tak mustahil anak bini kita besok. Tak mustahil keturunan kita besok. Sebab tu apa yang kita buat ni kadang-kadang Allah akan balas atas diri kita. Kalau Allah tak balas atas diri kita, Allah akan balas atas keturunan kita. Tu yang kita takut. Hari ni kita kata orang tu bukan begini. Sedangkan orang tu dah bertaubat. Tunggu. Kalau tak kita buat benda yang sama, nanti anak ataupun keturunan kita akan buat dosa yang sama. Macam mana pula waktu tu? Macam mana pula waktu tu kalau kita tahu orang menceritakan, mendedahkan pula dosa dan aib yang dibuat oleh keturunan kita? Allah balas lah. Sebab Allah akan balas setiap perbuatan kita. Yang baik Allah akan balas baik, yang jahat Allah akan balas dengan kejahatan. Hari ni kita duk kata orang begini dengan sombongnya kita. Tunggu, kalau Allah tak balas dari atas diri kita, Allah akan balas atas anak keturunan kita besok. Kena fikir habis-habis. Taubat sungguh-sungguh lah. Bila taubat sungguh-sungguh, selamatlah daripada ancaman azab daripada Allah tadi. Selamatlah. Tapi kalau tak taubat, ada harapan dah. Ada harapan. Dan usaha lawan lagi, perang lagi, minta tolong, ya Allah aku tak kuat, ya Allah aku tahu dah bahaya mengumpat ni, tapi aku tak kuat, ya Allah nak lawan hasutan nafsu syaitan ni, duk ajak aku cerita hal orang ni, tolonglah beri kekuatan ya Allah, aku tak nak ya Allah, penat ibadat ya Allah, tolonglah. Mintalah sungguh-sungguh. Dia memiliki taufik, dia punya taufik, tidak mustahil. Seberat mana pun, sepayah mana pun, kalau dapat taufik jadi ringan. Yang payahnya kalau tak dapat taufik. Tapi kalau diberi taufik oleh Allah, kalau sebelum ni dia sukar, tapi bila sampai pertolongan Allah, seberat mana pun dia boleh buat. Seberat mana pun maksiat tu dia boleh tinggalkan bila datangnya pertolongan Allah. Tapi kita tu kena buktikan kepada Allah yang kita bersungguh nak tinggalkan benda tu, baru akan datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita tak bersungguh nak tinggalkan benda tu, Allah tak akan beri pertolongan. Allah Ta'ala firman dalam Quran tu, siapa-siapa yang bersungguh kepada aku, nescaya aku akan tunjukkan jalan-jalan dia. Sesungguhnya Allah akan tunjukkan jalan-jalan, mana Allah akan beri pertolongan. Dengan mudah dia akan meninggalkan mengumpat.
Dengan sendiri dia akan tinggalkan sebab dapat pertolongan Allah. Mintalah. Di antara tanda-tanda orang bersungguh, dia minta, ya Allah, kurniakanlah, berilah taufik ya Allah, berilah taufik ya Allah, tolonglah ya Allah. Kalau waktu dia solat tu, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah aku jalan yang lurus. Yakni bimbinglah zahir dan batin aku ya Allah. Bimbinglah zahir dan batin aku, bukan zahir saja ya Allah, bahkan hati aku pun kau bimbinglah ke jalan yang benar ya Allah. Jangan bimbing zahirnya, jangan zahir dia taat tapi hatinya maksiat, tak nak ya Allah. Kau bimbinglah zahir dan batin aku, seperti mana yang kau bimbing para nabi, para rasul, zahirnya taat, hatinya taat. Aku nak macam tu juga ya Allah, tolonglah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku tak ada daya upaya ya Allah, tolonglah. Sebelum aku mati, tolonglah ya Allah. Aku tak nak mati dalam keadaan macam ni ya Allah, tolonglah. Tu balalah tu. Kalau kita duduk dalam kesusahan, contohnya kesusahan, kecelakaan yang bangsa dunia ni, kita akan bersungguh-sungguh berusaha menyelamatkan diri kita. Contohnya kita dibala dengan kebakaran, kita dibala dengan banjir, betul? Dibala dengan kemarau, contohnya kita akan berusaha, kita akan berfikir, kita akan cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah ataupun nak menyelamatkan diri kita daripada bala bencana yang namanya panas ataupun kemarau ataupun kebakaran tadi, betul? Adakah kita berusaha juga bersungguh-sungguh melarikan diri daripada bala yang namanya maksiat tadi? Sejauh mana pula usaha kita? Kalau contoh rumah kita terbakar ataupun kita nak lemah, kita akan usaha minta tolong, berusaha lari nak menyelamatkan diri daripada kecelakaan, lemas ataupun kebakaran tadi. Adakah kesungguhan kita sama juga dalam nak melepaskan dan menyelamatkan diri kita daripada kecelakaan maksiat yang kita buat? Padahal dua-dua ni sama je. Yang ni pun bala, yang ni pun bala juga. Yang ni pun kecelakaan, yang ni pun kecelakaan juga. Kebakaran pun kecelakaan, buat maksiat pun kecelakaan. Tapi kita ni kalau yang jenis kecelakaan dunia ni, kita bersungguh. Kita tahu cari jalan, usaha sungguh-sungguh nak selamat, tapi kita tak bersungguh yang sini. Tang maksiat ni kita tak bersungguh macam tu. Ini yang kita nak kena usaha perbaiki. Perbaiki. Minta tolong dengan Allah. Dalam sujud akhir tu minta, ya Allah tolonglah, jadikanlah aku orang baik ya Allah. Minta, kadang Allah tak bagi sebab Allah tahu kita tak ingin nak jadi orang baik. Allah tahu kan dalam hati kita, ya'lamu ma fis sudur, dia tahu barang yang ada dalam hati. Allah tahu dalam hati kita ada keinginan ataupun tidak ada keinginan nak jadi orang bertakwa. Allah tahu dalam hati kita. Maka bila Allah tahu dalam hati kita kosong daripada keinginan yang macam tu, Allah tak akan dorongkan, Allah tak akan tolong. Sebab Allah tahu yang kita tak ingin, kita tak nak, sebab tu Allah tak dorong. Tapi orang yang ada keinginan nak memiliki hati yang bersih, lidah yang baik, hati yang baik, Allah akan dorong, Allah akan tolong dia. Akan sampai pertolongan Allah, lambat cepat akan sampai. Sebab Allah tahu dalam hati hamba dia ni sungguh-sungguh nak jadi baik. Kita tak ada. Kita tak ada, kosong. Yang ada dalam hati kita keinginan nak kaya, nak hebat, nak mewah, nak orang tengok, nak orang hormat, nak orang kagum. Itu yang ada keinginan. Tapi keinginan nak jadi orang soleh tak ada. Keinginan nak jadi orang bertakwa tak ada. Keinginan nak jadi orang yang malu dengan Allah tak ada. Keinginan nak jadi orang yang takut dengan Allah tak ada. Allah tahu dalam hati kita tak ada benda tu. Maka sebab tu Allah tak beri pertolongan, sebab tu Allah tak dorong kita ke situ. Maka kalau tak ada, hadirkan sekarang. Hadirkan dalam diri kita. Kalau tak ada, hadirkan. Buat-buat pun tak apalah. Buat-buat pun tak apalah. Di antara tanda orang tu bersungguh nak sesuatu, dia akan berlakon-lakon terlebih dahulu. Dia buat-buat. Dia buat-buat. Dia buat-buat. Macam kita nak tiru, nak jadi orang putih tak boleh, tapi buat-buat. Tukar nama. Bersungguh nak jadi orang putih. Bersungguh nak jadi orang putih. Dua kampung, nama orang kampung, nama lama-lama je. Tapi punya bersungguh dia. Biar orang nampak dia tu nampak educated juga. Nampak elite juga. Nampak orang bandar juga. Ubah nama. Sampai nak menyebut pun jadi herot-herot mulut kita. Padahal tulisan dia senang je. Tapi nak nampakkan dia tu bersungguh, nak nampak jadi macam artis-artis pun boleh. Dia ubah namanya. Tambah Y, tambah I, tambah macam-macam. Padahal kalau ikut ejaan biasa, M-I je, mi je. Tapi M-I-E-E-E-Y apa pula jadi macam tu. Nak nampak tu tanda bersungguh kan tu. Tanda bersungguh.
Dia berlakon-lakon. Maknanya berlakon tu sebab apa berlakon tu? Tak apalah, sebab bersungguh sangat, nak sangat jadi macam tu. Tak apa, tak jadi betul-betul pun, berlakon pun jadilah. Makna kita kata, oi bersungguhnya lah orang ni. Begitulah juga hamba yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Biarpun dia tak ada lagi benda tu, tapi dia bersungguh-sungguh duk berlakon-lakon pun tak apalah. Cuba hadirkan ya Allah. Kalau tak berdoa je, ya Allah jadikanlah, ya Allah aku nak jadi orang soleh, aku nak jadi orang bertakwa. Padahal tak sampai dalam hati lagi, tapi dia paksa diri dia doa. Tu langkah dia nak menunjukkan dia bersungguh. Insya-Allah bila Allah nampak, Allah tahu yang dia bersungguh, Allah akan mudahkan jalan dia. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Allah, jangan putus harap daripada rahmat Allah. Semua kita ada peluang nak jadi orang soleh. Semua kita ada peluang nak jadi orang solehah. Selagi nyawa kita tak diambil oleh Allah, peluang tu masih terbuka lagi. Semua kita ni ada peluang nak membersihkan hati, nak jadi orang yang memiliki hati yang bersih. Semua ada peluang selagi tak mati. Semua ada peluang. Cuma nak berusaha ataupun tidak. Dan umpamanya membinasakan hartamu dengan satu lahzah barang yang kamu penatkan padanya setahun. Mana dengan satu saat tadi tu, ibadat kau selama setahun boleh jadi binasa. Dalam masa yang singkat tadi, beberapa minit je. Kau cakap, kau mengumpat, contohnya kau mengumpat beberapa minit je, tapi pahala ibadat kau setahun habis musnah. Tetapi 20 tahun, makna bahkan ibadat yang 25 tahun pun habis juga. Dan kerana demikian itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, demi Allah, tiada Tuhan melainkan Dia Allah. Tiada sesuatu yang terlebih sebenar dengan penjara yang panjang daripada lidah. Makna tak ada benda yang sepatut-patutnya yang patut dipenjarakan, melainkan lidah lah yang terlebih utama dipenjarakan. Wallahu a'lam wa ilmuhu ba'atam. Jadilah tanda dah situ. Tanda dah situ. InsyaAllah 194. Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat. Haraplah ni orang-orang lama-lama, pakcik-pakcik, mocik-mocik, ibu bapa ni doalah. Pakar-pakar doa, jangan doa diri sendiri. Jangan doa untuk diri sendiri je. Doakan sekali untuk sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, adik-beradik kita. Doa, ya Allah tolonglah. Minta, kita tak tahu. Itu tanda kita kasih sayang, tanda kasih sayang dalam agama. Nak sama-sama selamat dunia akhirat. Islam ni agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam bukan agama yang mengajar penganutnya mementingkan diri sendiri. Kalau doa di doa, ya Allah jadikanlah aku, kurniakanlah sifat baik pada aku, pada anak bini aku, kawan-kawan aku pun macam tu juga ya Allah. Kurniakan semua ya Allah, agar kami semuanya selamat ya Allah. Begitu. Jangan doa, jangan pentingkan diri sendiri. Makna doa bin doa, saling mendoakan. Saling mendoakan meskipun orang tu tak minta kita mendoakan dia. Tanda-tanda orang yang ikhlas berdoa ialah dia akan berdoa untuk saudara mara dia, untuk kawan-kawan dia, untuk adik-beradik dia tanpa diminta berdoa. Itulah tanda-tanda dia ikhlas berdoa. Bila ikhlas berdoa, sudah pastilah diterima oleh Allah, Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti, tak lupa anak bini kita, adik keluarga kita, mak bapak kita, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik daripada Allah, dipilih oleh Allah, sentiasa duduk dalam majlis ilmu, sentiasa mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kita taufik bersungguh-sungguh untuk berusaha memperbaiki perhubungan kita dengan Allah, bersungguh-sungguh membersihkan hati kita daripada sebarang jenis sifat yang menjadi asbab kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sekaliannya, diberi umur yang panjang yang berkah, diberi rezeki yang halal yang berkah, diluaskan rezeki yang berkah, direzekikan keluarga yang berkah, anak beranak, adik-beradik, cucu cicit ciak yang berkah, kawan-kawan yang berkah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.